Kembang, Madinah menjadi pusat pentadbiran, maka di antaranya diambil pentadbiran yang digunakan di Parsi oleh Sayyidina Umar untuk mentadbir seluruh wilayah Islam. Sebab bagi Islam ini kita boleh ambil dari manapun. Al-hikmah dhallatul mu'min wa anna wajadaha fa huwa ahaqqa biha. Hikmah itu adalah barang yang tercicir. Kalau siapa ambilnya maka dia menjadi hak orang itu. Saya nak sentuh hari ini ialah pentadbiran British. British, hadirin sekalian, kita marah kepada dia kerana dia menjajah. Dia orang luar, dia kolonial. Tetapi British meninggalkan satu sistem pentadbiran, terutama di sudut integriti pegawai kerajaan yang diwujudkan oleh British. Maaflah, saya yang memerhati, saya lihat integriti pegawai kerajaan, kewibawaan yang diwujudkan oleh British jauh lebih baik yang diwujudkan oleh kerajaan Malaysia. Ini perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kita tengok pegawai-pegawai seperti dulu Tan Sri Ahmad Nordin, orang seperti Harun Hashim dan banyak lagi lah. Dan saya yakin pegawai-pegawai hari ini di antara pegawai Saki Baki yang dilatih, ditrain oleh British. Integriti mereka cukup tinggi. Hadirin sekalian, saya sebut selalu dalam ceramah, kita mungkin bertentangan dengan Tunku Rahman, Tun Hussein On di sudut dasar. Tetapi hadirin sekalian, integriti mereka di sudut tidak rasuah, kita kena terima hakikat. Tunku Rahman semasa jadi Perdana Menteri dan Ketua Menteri lebih 15 tahun. Bila bersara hanya mempunyai sebuah rumah di Batu Peringgi. Tak semacam Perdana Menteri kemudian Tun Mahathir. Hartanya tak tahu banyak mana. Setengah orang menganggap, betulkah Ananda Krishnan yang terkaya atau Dr. Mahathir? Ini persoalan di kalangan korporat sekarang. Menggunakan kedudukan untuk memperkayakan anak, suku sakat dan sebagainya, dia bermula di zaman Tun Mahathir. Jadi hilangnya integriti pegawai, sama ada pegawai kerajaan ataupun yang menang melalui politik, hilang begitu. Inilah hadirin sekalian yang kita lihat sekarang. Ada pegawai kerajaan kerani pejabat hutan boleh main golf di Medan. Kerani kita tahu berapa pendapatan mereka, tapi boleh pergi main golf di Medan. Pegawai pejabat tanah hujung tahun boleh bawa keluarga melancong ke Eropah. Kalau kita ukur pendapatan, gaji mereka dan sebagainya, tak mungkin mereka mampu. Inilah hadirin sekalian, kerajaan Pakatan Rakyat kalau mengambil semula Perak dan juga Putrajaya, mesti kita mengembalikan integriti pegawai kerajaan ini, termasuklah orang-orang politik. Bila hilang integriti, itulah menyebabkan sekarang ini wang negara kita bocor 1 tahun lebih 20 bilion. Ini dia. Seorang misalnya yang membuat piping, kontraktor pasang pipe di hospital, masa nak sign bocor akhir tu bertengkar dengan technician kerajaan. Misalnya harga pasang pipe tu 10,000. Pegawai kerajaan tadi kata, tolonglah tulislah 15,000. Dia kata ni 10,000 je, tulislah 15,000, 5,000 untuk kami. Ini technician bawah.
Sudah tentulah dia melarat lagi atas, sampai Perdana Menteri lagi tahu. Bolehlah aku lulus projek ni, berilah cincin kat bini aku satu. Itu kalau bagi peringkat atas lagi. Jadi kerosakan, hilangnya integriti ini sudah berluasa. Maka sudah tiba masa dari sekalian, rakyat perlu buat perubahan dan menukar pemerintah ini pada pilihan yang akan datang. Tak boleh tangguh dah. Kalau tangguh lagi teruk, tak boleh baiki. Siapa masuk dalam nak baiki, tak boleh. Sebab pentadbiran sudah rosak, rasuah sudah menjadi-jadi, dan mutakhir ini penyelewengan didedahkan banyak oleh audit negara. Bukan lagi politician, tetapi daripada audit negara. Jadi kemasukan pegawai-pegawai kerajaan, saya yakin mereka ini berintegriti. Sebab itu mereka berani masuk PAS. Kalau mereka ada kes, saya ingat taubat tak berani. Kalau ada kes rasuah, macam Datuk Fauzi Syari, dia kata saya kalau ada kes taubat saya tak berani. Jadi hadirin sekalian, begitulah juga kemasukan mereka ni sudah tentulah pandangan, nasihat, tunjuk ajar amat perlu untuk kita membentuk semula kerajaan yang penuh dengan integriti dan tidak rasuah pada masa yang akan datang. Hadirin dirahmati sekalian, begitulah juga kemasukan ahli seni, artis. Ramai lah ni. Cuma kami ni zaman Aziz Jaafar, tak apa kenal. Saya pula drama yang paling saya tak suka tengok sekali Gerak Khas. Paling saya tak suka tengok. Sebab itu pelakon dia seorang pun saya tak kenal. Hampa tu saya cakap lah, AB Abadi main duduk sebelah saya pun saya tak kenal. Sebab saya tak suka tengok drama tu. Maklumlah, saya tahu apa yang disebut oleh bekas CPD tadi. Itulah perangai polis. Dari dia tu mati sekalian. Perkara yang saya nak sentuh yang kedua pada petang ini ialah soal sikap orang Melayu, sikap orang Islam kita terhadap alam sekitar. Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah berlaku kerosakan, kefasadan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Saya heran bila hal alam sekitar ini orang Cina lebih sensitif. Orang Melayu dia kurang peduli bila kita bercakap hal linas, digebeng, Kuantan, bangun menentang satu industri yang boleh membawa bahaya kepada alam ini, nadir bumi yang mengeluarkan radioaktif. Bila ada tunjuk perasaan di sana, orang Melayu tak keluar. Banyakkan orang Cina. Baru ni saya hadir dalam himpunan dipanggil 24 hours mengepung gebeng. Adalah orang Melayu bawa pekat. Barangkali mereka ni kalis kimia orang Melayu ni. Tapi orang-orang Tengwa, saya ucap tahniah kepada mereka. Mereka lawan kes Bukit Merah ni. Dulu ni nadir bumi Bukit Merah sampai tutup kilang itu. Tapi orang-orang Melayu, isu-isu ini saya harap kita pertingkatkan lagi. Sebab Al-Quran mengingatkan kita kefasadan muka bumi ini dibuat oleh manusia. Saya ada tulis sikit dalam harakah minggu ini bagaimana masa saya sekolah dulu ulang alik darjah 1 hingga darjah 6, balik ke sekolah 1,5 kilometer berjalan kaki. Kadang-kalanya sampai rumah lewat musim hujan. Kenapa? Tangkap ikan. Ikan ruan, ikan puyuh lintas batas. Kita tangkap ikan dulu. Balik rumah, baju kotor, bawa balik ikan. Bukan mak bapak kita seronok, kena rotan. Sebab baju sekolah selai. Esok nak pergi baju mana? Kena basuh petang tu juga, kena jemur. Kadang-kadang pergi sekolah esok pakai baju lembab. Musim kemarau pula balik jumpa kubang, berhenti dulu. Tangkap ikan, kerana ikan tu banyak, ambil bola lembek sekolah, buku keluar. Balik kena rotan.
Tapi hadirin sekalian, bila saya naik tingkatan 4, tingkatan 5, kayuh, bersikal balik daripada sekolah, Kim Tajam, kita waktu tu muda lagi, kita dah teriak ni, tengok bang, ikan uwan besar-besar lengan, besar putih ni bergelampung mati. Sebab apa? Petani guna racun cap tengkorak untuk bunuh ulat. Macam mana kerajaan boleh lulus racun yang macam tu? Bunuh ulat, sekali dengan ikan, sekali dengan cacing, sekali dengan lintah pacat, semua habis mampus. Akhirnya habitat alam ini dah tak ada lagi, hadirin sekalian. Budak kampung saya sekarang di Goptai Jarak ada tak pernah tengok ikan wan, tak kenal ikan ubi, tak tahu ikan sepat benua tu apa dia. Artinya hadirin sekalian, tangan manusia memusnahkan alam ini. Saya bila pergi Bangkok, selalunya bila sebelum saya naik kapal terbang di lapangan terbang baru, saya akan singgah selalu di pasar, nama dia Pasar Minburi. Pasal apa singgah itu? Situ orang Islam ramai, 30% penduduk mungkin itu orang Islam, masjid banyak. Di pasar itu saya tengok atas meja ni ikan wan besar-besar putih, besar lengan, duk berkodek, berubah. Selagi jatuh, dia tangkap, naik atas, jatuh. Saya tanya mereka, ikan ni ambil di mana? Dia kata, di sekitar lapangan terbang ni lah, di sawah-sawah sini. Thailand pertanian dia 20 tahun maju ke hadapan daripada Malaysia. Semua daripada Siam dia elok, buah membelam pun elok. Kita tanam mata kucing, besar kelingking, dia besar ibu kaki. Kita tanam buah stam, buah remir tu, besar ibu tangan, dia besar lengan. Dia boleh buat macam-macam. Dan begitu maju pertanian dia, ikan di sawah penuh. Ikan uwan, ikan keli, ikan uwan besar-besar betul boleh dapat di sawah. Inilah hadirin sekalian, pegawai kerajaan kita semua kena fikir. Zaharul fasad, telah zahir kerosakan di atas muka bumi ini perbuatan tangan. Kita yang membunuh protein percuma yang terdapat di kampung-kampung. Perkara ni hadirin sekalian, perkara yang orang Melayu kurang mengambil perhatian soal environment ini. Kita harap hadirin sekalian, bila kita memerintah nanti, di samping kita ambil kuasa, kita kena mendidik masyarakat ke arah itu. Malu kita kalau kita pergi Belanda, tengah pekan, iaitu Belanda ni negeri lembah, dia di bawah paras laut. Rotterdam ke, Amsterdam ke, parit sungai tengah pekan, ikan menangkap tu, puk-puk merata, bersih, elok, negeri orang putih. Kita pula ada hadis kebersihan sebahagian daripada iman, tapi paling kotor orang Islam. Begitu juga haraswa, ar-rashi wal murtashi finnar. Kita cuba kembalikan sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Setakat ni lah ucapan, dan sekalian nak pergi jauh bagian Datuk. Jadi setakat ni dulu. Ustaz Misbah pun patut dia bagilah saya rehat. Dia tak, dia ambil pergi bagian Datuk lah. Kita yakin di Perak kali ni, sekali lagi kita harap Menteri Besar kita di Perak bukan lagi Menteri Besar Ehsan. Artinya atas kesian belah, orang berilah pada kita jadi Menteri Besar. Kali ni no, kita akan menang semua kursi yang PAS kita ni. Barulah lepas itu Menteri Besar kita boleh berjalan tegak. Aku Menteri Besar. Ini hadirin sekalian, kita nak jalan tegak pun boleh, tapi tak berapa nak boleh, tempang sikit. Kali ini kita yakin boleh menang ke semua dun yang kita bertanding, insya-Allah. Boleh ke tak? Boleh. Boleh suara derah, diikuti dengan derma pun kena derah juga. Ada envelope atas meja tu, tolong isi sebanyak mungkin envelope tu ya. Duit pun boleh, cek pun tak apa. Hadirin sekalian, tolong isi sebanyak yang tuan-tuan boleh pada hari ini untuk kita membina, mengumpul keuangan kadar yang kita boleh untuk kita buat kerja-kerja parti, kerja jamaah, kerja kebajikan melalui sedekah jariah yang tuan-puan berikan dari masa ke semasa. Setakat itu dulu ucapan pada petang ini. Silap dan salah mohon ampun dan maaf.
dan kita yakin penuh kehadiran semua pihak, bekas pegawai kerajaan, bekas polis, bekas tentera, artis. Artis dia tak boleh panggil bekas sebab mereka boleh terus sebagai artis sampai bila-bila. Macam tadi kata Lieutenant Adnan tu, boleh berlakon Oscar, lagi hebat. Filem orang putih ni kadang tak ada apa buka mana pun top. Misalnya filem baru ni, apa filem yang menang award tu, dilakonkan oleh Meryl Streep tu, Margaret Thatcher. Top. Kita ni buatlah filem Mat Kilau, filem Rosmah. Filem Rosmah tak ada pelakon sebab nak cari 40 payah. Kalau saya masuk raja lawak, out kamu tu. Jadi setakat ni lah dulu sekalian. Semuanya kita dapat menjalankan tugas setakat yang kita mampu sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. InsyaAllah Islam akan didaulatkan semula pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.